Pagi hujung minggu saat kita bertemu, riang-ria rasanya oh bila kita bersama. Alright, selamat pagi. Oh, sini. Selamat pagi. Sini. Selamat pagi tu. Fiona, situ. Tak. Kita kena unik. Pagi-pagi dah kalut. Macam mana ni? Baiklah, selamat pagi kepada anda semua yang ada di rumah. Apa khabar? Hujung minggu ni jangan malas-malas. Walaupun Sabtu Ahad kan, anda tetap kena ceria-ceria, senyum-senyum. Bangun pagi, buka mata je kena senyum. Jarang Zack dengar orang yang malas di hari Ahad Ada. Orang paling rajin kebiasaannya hari Jumaat dengan Sabtu sangat rajin. Yes. Di Ahad, Isnin tu dia macam macam tu sikit. Yelah, rest day. Rest day kan. Yes. Apa-apa pun kita nak welcome semua penonton-penonton kita yang dikasihi Borak Kopitiam. Hari ini Zack Mereka bersama dengan Fiona. Betul. Dan ini satu pesanan sebab ramai yang tanya Fiona macam, Fiona dekat mana lagi boleh tengok Borak Kopitiam? Sampai hari ni ada juga orang tanya soalan ni. Boleh Fiona bagi tahu, anda boleh menyaksikan kami secara langsung di Facebook Borak Kopitiam, dan kami sangat mengalu-alukan anda untuk saksikan kami di situ. Sebab apa? Ada ruangan komen yang anda boleh berkomunikasi dengan kami secara langsung. Kalau ada soalan ke, ada pesanan ke, nak puji Zack hari ni handsome, baju dia hello ke apa, silakan. Toi, Like comment ya. Alright. Jadi macam Fiona katakan tadi, anda semua boleh berkomunikasi berkomunikasi dengan kami. Kami suka kami baca komen-komen anda. Betul. Apa saja yang anda ingin bagi idea ke ataupun mungkin nak sama-sama kita berinteraksi dengan kita punya topik hari ini. Betul. Sebab kita tahu penonton-penonton kita di rumah kadang-kadang mereka ni lebih tahu pun ada. Betul. Fiona, sebab mereka penonton-penonton kita dari pelbagai lapisan, pelbagai background dan sebagainya. Jadi jangan lupa untuk copy dan paste link Facebook Borak Kopitiam dan bagi tahu rakan-rakan sanak saudara. Dalam WhatsApp tu ke Telegram tu kan banyak grup kan. Paste saja. Okey, sambil-sambil tu kita tunggulah anda punya orang kata macam ucapan ke, persoalan ke yang ada dekat ruangan komen Facebook ni. Kita nak sampaikan sedikitlah info terkini kepada anda semua, terutama sekali antara info yang pasti ramai yang ingin tahu adalah update mengenai COVID-19. Betul. Setakat 2 hari lepas, angka yang telah dicatat adalah sebanyak 2,130 kes baharu. Ini menandakan yang kita sebenarnya belum kosong lagi. Betul. Belum sifar. Jadi rasa tanggungjawab tu perlu ada. Baik, dan hari Ahad Zack yakin ramai lagi, terutama sekali ibu bapa yang nak membawa anak mereka keluar berjalan-jalan dan sebagainya. Zack, Fiona, macam mana info cuaca hari ni? Jom kita saksikan. Bermula dari Kuala Lumpur, kita lihat ramalan cuacanya adalah ribut petir. Benar. Kemudian kita pergi ke Shah Alam, ribut petir juga. Bergerak pergi ke Ipoh, masih lagi ribut petir. Seterusnya Georgetown, ribut petir. Agak-agaknya yang dekat Alustar pun ribut petir juga, Zack. Betul. Alustar ribut petir, Arau ribut petir. Lepas tu Kota Baru, alhamdulillah lah adik kakak. Kota Baru pakat cerah belaka. Ganu bersama juga boleh makan ikan, tak ada masalah. Kuantan pun cerah juga. Dialek pun dah berubah. Tapi Johor baru rampak gayanya akan ada ribut petir. Bandaraya Melaka juga akan ada ribut petir. Seterusnya di Seremban pun ribut petir juga. Kuching cerah. Dan terakhir sekali Kota Kinabalu, ramalan cuacanya ribut petir. Baik, jadi ini adalah ramalan semata-mata jika anda ada sebarang plan yang telah diplan. Janganlah ubah, jangan ubah. Kita bagi info saja kan. Jadi teruskan apa-apa saja sebab kita tahu masa yang paling berharga adalah masa bersama keluarga. Wah, pagi-pagi dan ayat dia cantik tersusun. Selain daripada ayat cantik tersusun daripada Zack kan, kita punya framing dekat dalam TV hari ni pun cantik juga. Nampak tak apa yang beza ni? Apa dia beza, Fiona? Tiba-tiba kita ada kawan dekat set. Nampak ada ni. Perkenalkan, ini Cik Siti. Cik Siti Wang Kembang. Cik Siti Wang Kembang. Inilah dia. Ini anda semua, kalau anda merupakan peminat pokok kan, hiasan dalam rumah, saya pasti anda semua akan tahu ini pokok apa. Okey, sabar. Betul. Ini pokok apa? Penonton-penonton yang sedang menyaksikan, mungkin kamera boleh tunjuk sikit. Ini pokok apa? Kita nak baca jawapan-jawapan penonton-penonton kita dekat Facebook. Siapa dapat jawab betul, dia handsome. Handsome. Dan cantik. Okey, boleh. Okay, anda nampak pokok apa? Bagi tahu sahaja dekat ruangan komen dekat dalam tu. Nanti kita akan cek sama ada jawapan anda betul ke tidak. Ataupun anda
ada pokok-pokok macam ni dekat rumah? Betul. Bagi tahu kita, saya ada. Berapa banyak kalau ada? Mungkin penonton-penonton kita pelik, Fiona. Ini apa Borak Kopi Time nak cakap minggu ni? Apa ni? Betul. Kena dengan topik kita hari ini, unik dan eksotik. Betul. Apa-apa saja yang unik, apa-apa saja yang eksotik, kami akan kongsikan bersama dengan anda sepanjang 1.5 jam ni. Alright? Unik dan eksotik. Apa tajuk kita hari ini? Unik dan eksotik, Zek. Alright. Jadi sekali lagi, pokok apa tadi? Okey, Fiona. Sebenarnya sambil-sambil kita duk berborak dengan penonton-penonton dan sebagainya kan. Semalam sebenarnya kita dikejutkan dengan satu berita yang agak mendukacitakan, agak menjadikan Zek tergamam. Pada mula-mulanya Zek ingat ini macam betul ke ni kan? Ya, ini fake news ke apa dan sebagainya. Tapi dikabarkan oleh penerbit kita juga dan berita-berita yang sahih, Kak Adibah Noor telah kembali ke rahmatullah pada semalam. Dan ini memang mengejutkan seluruh rakyat Malaysia, terutama sekali rakan-rakan yang di dalam industri lah. Jadi apa-apa pun kita mendoakan agar roh Kak Adibah Noor bersama dengan para soleh dan ahli-ahli syurga, insya-Allah. Industri hiburan tanah air dikejutkan dengan berita pemergian artis versatile Adibah Noor. Adibah Noor binti Muhammad Omar menghembuskan nafas terakhir di sebuah pusat perubatan swasta di Jalan Ampang malam tadi. Berita duka ini disahkan oleh rakan artis Datin Emilia Rosnaida yang juga isteri kepada Dato' AC Mizal di laman Facebook miliknya. Meninggal dunia pada usia 52 tahun, arwah difahamkan sudah lama menderita penyakit kanser namun merahsiakannya daripada pengetahuan ramai pihak. Dilahirkan di Kuala Lumpur, arwah pernah menjadi guru bahasa Inggeris lulusan bahasa kedua dari Universiti Kebangsaan Malaysia. Penyanyi yang terkenal dengan lagu terlalu istimewa ini pernah mengeluarkan album dan berkolaborasi dengan penyanyi hebat seperti Misha Omar, Anwar Zain dan Sam Innuendo. Arwah juga terkenal dalam bidang lakonan melalui filem Sepet, Buli Balik, Gubra dan Musin. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencucuri rahmat ke atas roh Allahyarham Adibah Noor dan menempatkannya dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Al-Fatihah. Pasti kau berbahagia duduk di sampingnya. Bertemu kembali di Borak Kopi Time. Hari ini sangat menarik dekat set sebab kita ada ramai, kita ada banyak kawan-kawan dekat set hari ini. Betul. Jeng. Betul, seperti yang kita dapat lihat kepada anda yang di manakah itu, tuan-tuan. Ivan kata dia tak kau. Tapi tak ada, itu semua konten guys kan. Sebab Zaid memang suka. Ini nama dia adalah Lizard Orange. Oh, tak. Bearded Dragon. Lizard Dragon. So hari ini topik kita adalah unik dan eksotik. Sebab itulah kita bawa Irfan masuk ke sini. Betul. Irfan, hari ini Irfan bawa kita panggil apa ni? Reptiles. Betul. Reptiles eksotik lah ni, bukan biasa-biasa. Betul, eksotik, haiwan eksotik. Jadi hari ini yang saya bawa ada 10 spesies. Okey. Kita ada bearded dragon, blue tongue skink, bearded dragon, sulcata, African bullfrog, tarantula, corn snake, hedgehog dan crocodile skink. Ivan, saya rasa dia marah saya. Saya rasa dia marah saya. Tak. Dia pandang saya ni. Dia apa tadi? Nama dia? Bearded dragon. Dia naga berjambang. Tapi dia tak ada jambang pun. Dia kalau marah, nanti dia akan naik jambang ni. Dia keluarkan jambang ni. Dia tak marah lagi. Dia belum marah lagi. Okey bro ngam soy. Tapi macam mana Irfan kan, kalau kita tengok biasanya orang suka bela macam kucing, ikan, ayam, itik. Irfan, kenapa boleh ada Eksotik. reptilia eksotik ni? Sebab dia hot, dia handsome. Saya bahaya kalau saya yang cakap. Okey, jadi mulanya kami adik-beradik ni memang dah dididik lah untuk menjaga haiwan. Tapi selepas saya habis sekolah tu baru timbul minat kepada eksotik, haiwan eksotik. Jadi dari situlah, daripada situ baru kita start kumpul satu. Dah lama jadi banyak. Tapi kan, okey, mula dengan haiwan apa? Okey, mula dengan haiwan tak silap saya, sulcata. Oh, sulcata Okay. dulu. Sulcata. Betul, ni sulcata. Jadi tapi bukan yang ni lah.
Ada satu lagi. Sulcata tu nama dia ke apa? Sulcata tu nama African Sulcata tortoise. Spesies dia. Spesies dia. Betul. Okey. Betul. So tadi cakap macam ada banyak kan. Total sekali saya percaya sebenarnya ni bukan yang semua di bawah. Dekat rumah ada lagi. Total ada berapa banyak dekat rumah? Rahsia. Kenapa rahsia? Okay, nanti kita cerita. Okey, tadi ada kata yang ini adalah sulcata. Ada nama, ada bagi nama tak dekat semua reptilia ni? Ada haiwan yang kita dah bagi nama lah. Kalau contohnya kalau kita dah lampau lama tu, kadang saya punya adik-beradik, ibu ayah saya pun dah bagi nama. Jadi yang tu kita akan macam sayang sikit lah. Sebab kadang-kadang kita pun sekarang ada buka kedai. Jadi tak semua haiwan lah kita bagi nama. Sebab kita bakar rihum juga. Betul. Fan, contoh lah, kalau macam hedgehog ni kan. Okey. Wife saya memang suka hedgehog ni. Macam mana nak dapat kan? Okey, untuk hedgehog ni kita memang dia season kadang ada stok dekat kedai. So kalau apa selalunya boleh terus ke kedai saya lah. Ataupun dekat pet shop yang lain. Sebab benda ni tak memerlukan lesen, jadi tak ada masalah. Dia tak perlukan lesen lah. Macam dari haiwan ni memang mostly Ifan breed ke atau apa tu memang dapat import boleh? Selalunya ada haiwan yang kita breed, tapi tak semua haiwan yang senang lah untuk di breed. So selalunya better study dulu cara dia untuk breed, dan lepas tu mungkin mengambil masa lah dalam setahun 2 tahun. Lepas kita dah mahir baru kita akan breed lah. Z suka bila Ifan sebut perkataan study dulu. Betul. Ifan dulu apa? Adakah study veterinar ke atau memang study bidang-bidang ni ataupun ni sekadar minat saja? Okey, ni lebih kepada minat lah. Kalau ikutkan saya punya kos pengajian kulinari. Jauh beza. Sabarlah korang, kena masak lah korang lagi. Tapi kan macam bagi mereka, mungkin penonton ada kat rumah pun merupakan peminat haiwan-haiwan ataupun reptilia ni semua kan. Antara banyak-banyak yang manakah paling sesuai bagi beginner untuk dijadikan sebagai binatang peliharaan? Okey, tu lebih kepada minat seseorang lah. Sebab ada orang yang minat ular, ada minat yang bilik dragon, jenis lizard. Jadi contoh macam ular kita suggest untuk macam corn snake lah. Jadi corn snake ni sesuai untuk beginner. Sebab dia pun orang cakap dia jenis tak menggigit, jinak dan saiz dia tak terlampau besar. Jadi contoh macam lizard, boleh try bilik dragon. Bilik dragon sebab dia jenis duduk je, chill. Fiona cuba. Z rasa dia tak suka lelaki lah. Cuba try Fiona. Ambil je. Tak, dia okey. Yang ni jantan. Okey. Mungkin dia okey. Sebenarnya kan, kalau tak silap Fiona lah, okey, kalau binatang ni anda jangan takut-takut tau. Betul. Dia boleh rasa kita takut-takut. I pula jadi apa tu tamu. Okey, ini dia Zack. I can pet it lah. I bagi dia tapak yang tak stable, so dia takut. Betul. Wow, Fiona. Gitu, nampak. Fiona ni terror lah. Tunggu ni kita bagi ular. Antara haiwan eksotik yang pertama Fiona pernah orang kata macam rapat dengan ialah bearded dragon actually. Fiona, waktu kita training dulu kan, ada orang kata jangan membelakangi penonton. Tak, ini tetamu kita kena bagi dia dekat kamera. Saya pentas saja. Okey, macam mana dengan dia punya kos peliharaan? Okey, jadi kos dia bagi saya dia mengikut apa haiwan yang kita bela. Sebab dia ada, kita kena tengok pemakanan dia, kita kena tengok dia punya suplemen dia punya accessories, dia punya setup. Jadi selalu kos dia tu bergantung kepada semua tu. Bergantung kepada dia punya pemakanan. Contoh macam bearded dragon ni makan serangga kecil. Jadi harga dia mungkin dalam seminggu mungkin dalam RM30, RM20. Jadi untuk setup tu mungkin untuk beginner lah. Setup beginner dalam harga 200 ke 400, kena standby dulu untuk setup dia, untuk first rumah dia. Lah. Betul. Itu baru sekor kan. Itu baru untuk sekor. Fine, okey. Macam inilah. Saya nak tanya tu Rosa. Sebelum tu kan, sebelum dia jatuh, baik Irfan ambil dia. Alright. Nanti dia jadi permanent aksesori baju saya. Irfan, your personal favourite lah. Personal favourite Logik tak kalau Z minta tolong cameraman Azum yang ni? Yang ni, logik tak? Nampak yang tak? Yang ni kita panggil apa? Yang ni Z memang leopard gecko. Leopard gecko. Betul. Saya tahu dia macam cicak ke depan, tapi depan tu nampak macam mata merah, belakang dia macam senyum. Ekor dia besar kat belakang tau. Pelik tau guys. Z tak pernah nampak. Penonton-penonton dekat rumah pernah nampak tak haiwan itu binatang, reptilia haiwan macam ni. So Aziz memang tak pernah nampak. You guys screenshot, tag kita dekat Borak Kopitiam. Okey, so ni, kalau kita tengok kan dekat sini ada banyak tau Zai. Banyak, tapi kan? Ni tak cukup. Tak cukup. Sebenarnya Ifan tak datang seorang.
Dia bawa isteri tercinta dia dengan adik dia. Boleh panggil, jom. Mari si isteri kepada Ifan dan juga adik kepada Ifan, mari. Oh, kita tengok kalau isteri dengan adik pun ada pegang. Adik kita tahulah. Sebab membesar bersama dan diajar untuk sayang binatang semua kan. Tapi isteri ni, isteri pegang ular. Macam mana ni? Ini itulah redor. Ni redor ke macam mana? Daripada takut dengan kucing, sekarang boleh pegang ni. Jom biasa tengok. Puan takut kucing? Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi reptile, okey. Boleh pegang ular? Ya. Siapa? Ni macam mana ni? Irfan yang train isteri ke macam mana? Mula-mula saya perasanlah yang dia takut. Jadi kita macam mana? Bila kita nampak satu benda tu, kita nampak dia okey, dia nampak memang orang first impression dia akan rasa takut dengan ular. Tapi bila dia tengok kita handle dia tak pernah gigit kita, kita bagi makan, dia tak ada masalah. Jadi dia lama-lama dia makin berani. Sebab dia tahu memang tak ada masalah untuk dia pegang, dia handle. Confident level lah. Betul. Macam saya terus terang isteri saya dia memang tak takut lah. Dia memang tak takut. Dia kalau ular kan, macam kita kalau nampak ular kita akan macam ular, call bomba. Dia tahu dia kata tak, ini tempat dia, biarkan dia nanti. Betul. Selalunya serius, gila macam tu Fiona. Lepas tu dia suka hedgehog ni tau. Saya hedgehog ni ambil masa saya kahwin dengan dia tahun ke-5 baru saya benarkan dia boleh hedgehog. Dulu sebelum ni kata no man. No hedgehog man. Tapi kan Zack tahu tak dekat sini selain kita ada hedgehog, ada ular, ada satu lagi kawan. Apa? Kawan kita dekat situ. Yang ni apa nama dia? Mula-mula saya masuk set, saya ingatkan dia dinosaur tahu tak? Fiona, dia dalam cerita orang putih kehancuran bumi itu bermula dengan benda-benda macam ni. Kesian dia kena fitnah. Godzilla. Ni mula-mula kecil, lama-lama tu besar. Okey, jadi apa nama dia? Sebenarnya tu apa? Okey, ni Selfin Dragon. Kalau nampak dia punya belakang tu macam layar. Mungkin Ifan boleh terangkan kepada penonton apa istimewa, sebab saya tengok kat sini dia ada macam ini dia punya layar ni, orang cakap Selfin. Jadi dragon sebab dia nampak macam naga lah. Tapi selalu orang ingatkan macam Godzilla. Orang tengok suara muka dia memang, tapi dia jenis yang haiwan yang sangat jinak, haiwan yang Betul, sangat jinak. Tapi yang ini dia banyak tak di negara kita boleh dapat? Okey, kat negara dia asalnya bukan kat sini. Asalnya dekat kepulauan Indonesia, Philippines. Jadi bila sampai sini ni selalunya ada yang jenis yang masih tak biasa dihandle. Umur dia berapa, Fan? Anggaran umur ni dalam 6 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Sebab saiz dia pun tak sebesar iguana. Maksimum paling besar dia boleh membesar. Dia ikut spesies dia. Ada yang jenis yang orang cakap jumbo, jenis yang besar. Ada yang jenis yang kecil tapi colour dia warna lain, warna purple sikit. Jadi dia ikut spesies dia. Temperamen dia macam mana? Perangai dia. Temperamen. Bahasa orang biasa panggil perangai lah. Okey, perangai dia dia perlukan stand je. Dapat stand, dapat tempat dia untuk dia orang cakap bergayut lah untuk dia. Dia nak banyak hang on lah. So dia rasa okey dah. Dia macam dia terus chill. Dia tak ada agresif. Dia bukan haiwan yang agresif. Jadi bila duduk dapat stand je memang duduk diam. Don't judge a book by its cover. Betul, nampak je garang. Fiona berani pegang ular tu. Zack, Fiona suka corn snake, okey? Apa corn apa? Corn snake. Ular jagung. Betul. Yes, this is antara Oh my god, Fiona, I pun suka corn snake, Fiona. I pun suka corn snake. Mai sini, Fiona. I pun suka corn snake. Juga. I pun suka corn snake ni, Fiona. Tak, dia kena tenang. Betul, dia kena tenang. Wah. Susah tak untuk bela sebenarnya like binatang-binatang reptilia ni? Okey, sebenarnya semua haiwan kalau kita dah minat, kita kena study dulu. Kita study dulu penjagaan dia, pemakanan dia, cara kita nak handle dia. So selalunya kalau nak jaga tu saya showkan untuk jaga daripada baby lah. So kita tahu macam mana body language dia. Kalau dia rasa stres, dia rasa terancam ke dengan kita. Jadi kita tahu. Jadi apa-apa pun kena research dulu baru boleh main untuk eksotik ni. Sebelum dapatkan satu haiwan tu. Jangan sebab kita suka, pandang pertama kali tu suka, terus kita beli. Better buat study dulu dalam sebulan ataupun setup dia kena ada dan baru kita dapatkan haiwan tu. Okey, bagi penonton Kukut adalah nak tanya kan, ada apa lagi haiwan peliharaan eksotik yang ada? Mungkin Irfan boleh kongsikan Instagram. Okey, jadi untuk social media kita ada Facebook, Instagram dan TikTok. Jadi untuk Facebook boleh search Easy Reptile Malaysia. Easy tu Easy Reptile Malaysia.
Dan kita punya Instagram easyreptile.my dan TikTok Easy Reptile Malaysia juga. So anyone nak cari exotic punya haiwan, boleh contact kita orang. Best lah Fan. Ifan memang best lah. Sempoi lah. Sebab Ifan punya dia punya penjelasan, dia punya style macam ni membuatkan kita rasa macam tak takut dengan benda ni kan. Betul. Padahal terus terang saya memang tadi saya ingat roh saya dah keluar. Jangan. Okay. Tapi memang nama. Terima kasih Memang Ifan. best kan? Best. Baiklah, terima kasih Irfan dan juga adik dan isteri Irfan. Mantap. Bagi penonton semua yang ada di rumah, mungkin haiwan peliharaan eksotik bukan pilihan anda. Mungkin anda suka main Mobile Legend. Yes. Macam lari terus tradisional tu. Ni satu benda lain juga. Itu eksotik juga. Malaysia adalah tuan rumah untuk kejohanan Mobile Legends Bang Bang Southeast Asia Cup 2022 dari 11 hingga 19 Jun. Ia dihadiri oleh pasukan terbaik MLBB dari Indonesia, Filipina, Singapura, Cambodia, Myanmar, Thailand dan Malaysia. Selepas 7 hari persaingan yang hangat, akhirnya RSG Philippines dan RRQ Hoshi dari Indonesia akan bertempur di Grand Finals hari ini. Jom sama-sama kita saksikan klip ini. They want the initial fight, but they don't pursue the board that much. Assalamualaikum. Sekarang ini saya berada di Malaysian International Trade and Exhibition Centre MITEC, di mana sedang berlangsungnya MSC Mobile Legends Bang Bang peringkat Asia Tenggara. Dan untuk pengetahuan anda semua, ini merupakan kali pertama negara Malaysia menjadi tuan rumah untuk mengendalikan acara e-sport kali ini. Dan sejujurnya saya teruja sebenarnya sebab ini merupakan kali pertama saya melihat acara e-sport seperti ini, dan apabila saya berada di dalam tadi saya dapat merasakan gema lebih dari 700 penyokong yang hadir pada hari ini. MSC tahun 2022 kali ini memperlihatkan lebih dari 10 kumpulan yang berentak pada acara ini, dan Malaysia telah menghantar 2 kumpulan, iaitu kumpulan Todak dan juga Orange Esport. Tetapi sayangnya perjuangan mereka telah berhenti pada hari Jumaat lepas kerana mereka telah tewas dengan kumpulan Filipina dan juga Myanmar. Tetapi tidak mengapa, inilah adat pertandingan. Kami yakin mereka sudah berjuang sehabis baik. Kami juga yakin bahawa di pertandingan yang akan datang, pasukan Malaysia pasti akan bangkit. Kejohanan e-sport Mobile Legends terbesar di Asia Tenggara ini dianjurkan oleh Muntun Games dengan kerjasama Kementerian Belia dan Sukan serta e-sport integrated. Sudah pasti MSC tahun ini merupakan kejohanan yang ditunggu-tunggu oleh ribuan peminat e-sport tempatan maupun negara jiran. Kerana kali ini ia dilaksanakan secara fizikal setelah 2 tahun penganjurannya dilakukan secara atas talian. Scene e-sports dekat Malaysia ni sambutan dia sangat menarik. Kali ni saya rasa first time sebab SOP telah dilonggarkan, orang boleh duduk rapat-rapat. Kalau you ada dekat dalam tu, suasana dia, atmosfer dia macam you tengok bola basically, right? Orang menjerit bila something happen, something benda yang jadi yang terbaik, so orang akan menjerit. Kita orang ada collaboration yang kita buat dengan Tonton. Jadi untuk orang-orang yang dekat rumah yang tak dapat datang ke ke MSC 2022 ni, orang boleh tengok secara online di Facebook, YouTube ataupun TikTok. Jumlah penonton kita baru je hit like a certain milestone yang baru. Kita orang sekarang ni dekat 1.7 juta peak concurrent viewers. Maksudnya 1.7 juta orang tengah tengok tournament MSC sekarang dalam masa yang serentak. Ya. Seronoklah dapat tengok depan mata lah kan pasukan-pasukan yang bertanding dari Malaysia, Filipina, Indonesia dan lain-lain. Tapi datang seorang, kalau ada kawan lagi seronok saya sebab nak merasa. So sangat menyeronokkan lah. Saya banggalah Malaysia dapat jadi tuan rumah. I came here for like holiday purposes, but not for this kind of like big competitive scene reasons lah. So I'm actually quite excited to be here, and I'm here to support my Malaysian friends lah from their MPL team, their professional ML teams. I feel like this kind of events is good as it is. So I think like if there's more of such events, I will definitely come when I have the time. Yeah. Kejayaan sebuah pasukan itu bukan hanya terletak pada kemahiran dan strategi yang jitu. Sokongan penyokong juga antara faktor yang menjunjung semangat pemain untuk terus mencipta kejayaan. Sudah pasti dengan penganjuran kejohanan Mobile Legends peringkat Asia Tenggara MSC ini sedikit sebanyak mewarnai industri sukan elektronik di negara kita.
harapan saya untuk e-sport scene yang ada dekat dalam Malaysia ni is that saya berharap agar semua orang dapat bekerjasama dengan lebih baik, tak kira lah daripada segi peminat ataupun daripada segi team owner, player ataupun daripada segi pihak kerajaan dan juga brand, kita bekerjasama untuk tingkatkan ekosistem yang ada dekat dalam Malaysia. Satu lagi benda yang saya rasa adalah kepentingannya untuk peminat-peminat game atau isukan untuk datang dan experience e-sports tournament ni. Tu harapan saya, dan insya-Allah harapan saya yang satu lagi yang amat penting sebagai anak Malaysia, kita nak sangat-sangat tengok yang supaya satu hari nanti ada satu pasukan daripada Malaysia yang dapat memenangi international tournament di MLBB e-sports ini. Yes, itu dia. Tonton Grand Final secara langsung pada pukul 4.30 petang di tonton.com.my/MSC 2022. Okey, kalaulah haiwan eksotik bukan pilihan anda, Mobile Legends bukan pilihan anda, tak apa. Kita ada satu lagi. Yang mungkin boleh jadi pilihan anda. Bukan. Ini. Ucut saya nanti kena kecam tau. Inilah dia. Okey, seperti mana yang anda nampak. Okey, kejap kita nak baca dulu komen-komen yang ada di Facebook. Sebab tadi Zaid ada tanya, siapa tahu ni pokok-pokok apa? Nampak pokok apa? Cuba komen sikit. Okey, penonton kita pandai. Ada yang cakap Billy DF. Okey, pokok pandan. Oh, adakah? Saya tak nampak. Tak ada. Lepas tu ada pokok keladi viral. Kena sebut nama, siapa yang sebut? Okey, pokok keladi viral. Yang ni daripada Faiz Nakyuddin. Okey. Kemudian kita ada Muhammad Akmal Jamil, katanya pokok tongkat Ali. Tak ada. Oh, unik ah. Pokok tongkat Ali. Okey, satu lagi ni. Afendi Kamarul Zaman, katanya Monstera Deliciosa. Yes, betul tak cara sebut? Oh, betul. Yes, betul. Tahniah Afendi. Brilliant, intelligent. Alright. Okey, pagi ini kita bersama dengan Rozi Azlinda Abu Mansur ataupun lebih dikenali sebagai Alin. Okey, pertama sekali kita nak tanyalah kan. Pokok keladi ni sama tak dengan Monstera? Okey, kalau based on Wikipedia punya explanation lah, keladi ni diviralkan didefinisikan sebagai pokok yang family daripada Araceae, which is dia subtropical, pokok kanopi bawah. Jenis akar tunjang. Bukan tunjang, akar monocotyledon. Dia akar serabut. Akar serabut. Akar serabut. Okay. Akar yang serabut, bukan akar tunjang macam pokok balak lah. Dia banyak akar lah. Okey, and then jadi keladi ni dia terdiri daripada beberapa jenis lah, which is dia ada philodendron, ada colocasia, ada alocasia dan juga syngonium. Jadi syngonium ni dia memang kan kecil macam ni Syngonium dia panjat ke atas, dia memanjat, dia jenis yang memanjat pokok lain. Jadi semakin dia ke atas, dia dapat cahaya matahari yang lebih, daun dia akan lebih besar lah. Okey, semakin tu apa? Hipotesis. Dia pergi balik sekolah pula. Saya tengok kan Ali memang cukup pakar, memang tahu. Okey, even scientific name semua tu pun tahu juga. Sejak bila Ali mula minat dengan pokok-pokok keladi ni? Okey, pokok keladi yang biasalah. Mulanya kenalan masa tengok mak tanam, jadi zaman sekolah lah. Tapi kalau keladi jenis-jenis yang ini, dia sebenarnya pengenalan kepada yang jenis rare ni pada zaman PKP. Kan kita semua duduk kat rumah, kita tak ada apa nak buat. So waktu tu I lagi challenge myself lah dengan tanam, cuba jaga pokok-pokok yang lebih eksotik lah, penjagaan yang lebih rumit sikit. Dalam jagaan Alin kan, sepanjang Alin jaga pokok-pokok dan tumbuhan ni semua kan, sebenarnya pokok mana yang paling mahal dan kenapa? Okey, yang macam tadi saudara siapa sebut tadi tu, Monstera deliciosa ni Afendi. Dia Monstera deliciosa yang berbelang putih ni Yang berbelang putih aku tengok, yang berbelang putih di depan. Ya, di depan ni. Yang ni Ya, yang bukan yang di bawah. Bawah ni. Ya. Oh, yang ni. Monstera deliciosa ni asalnya pokok dia besar lah, tapi saya dah potong-potong untuk semai lagi. Buat jadi banyak pokok lah. Yang ni harga dia berapa, Lin? Waktu saya beli tu belasan ribu lah. Belasan ribu ni? Jap. Ali beli pokok tu belasan ribu. Belasan ribu, guys. Ali, kenapa Ali boleh pergi beli satu pokok yang berharga belasan ribu? Okey, sebenarnya kenapa involve dengan ni kan, pokok-pokok rare ni, sebenarnya satu dia unik lah, dia cantik. Yang keduanya dia juga adalah pelaburan.
investment. Pelaburan kepada saya sebab saya nampak masa saya jaga dia. Dan kita of course kita share dekat media sosial, kita share pokok-pokok yang kesayangan. And then lepas tu kita dapat feedback daripada orang ramai lah. Sama ada daripada kawan-kawan kenalan, daripada apa yang berminat. Jadi saya semai-semai. Lepas tu kita start jual lah koleksi-koleksi tu. Kita punya penonton ada seorang ni. Tadi ni Afendi Kamarul Zaman ni memang peminat pokok keladi lah saya rasa. Kenapa? Satu lagi spesies lain dia sebut. Alocasia macronzia. Saya pun tak tahu macam mana nak sebut. Ni Giant Taro namanya. Alocasia mycorrhiza tak ada kat sini. Tapi dia salah satu pokok koleksi saya lah. Tapi dia tak ada dekat sini. Mungkin dia refer tu yang ini Alocasia longiloba lowi. Yang besar ni, daun yang besar di depan ni. Okey. Alin, kita pun diberitahu yang Alin nak demo sesuatu kepada kita dan penonton Borak Kopitiam. Apa yang kita nak buat ni, Alin? Okey, saya ada bawa satu pokok ni. Okey. Ini ialah Syngonium aurea. Okey, dia dah tinggi. Dan tunjuklah macam mana cara I nak cut dia. Bancuh dia punya, sebab penjagaan pokok macam ni perlukan tanah yang sangat poros lah. Ini apa kita nak buat ni? Kita nak pindah. Nak potong dia, jadikan 2 paksu lah. Tapi I tunjuk satu je lah untuk kita buat bancuhan. Macam mana kita nak buat bancuhan tanah aeroid. Dia panggil aeroid mix lah. Dia media yang tanpa tanah langsung. Dia pakai sabut. Ada bahan-bahan dia lah, perlite. Pakai sabut, perlite. Sabut petak, perlite macam ni. Saya ada bawa contoh. Yang ini perlite. Okey, apa kata kita sambil tu kita sambil buat. Okey, yang ini I dah buat air layering. Kita nak akar yang ini kan dia kalau kita tanam terus dia akan ambil masa untuk hidup. Dan kadang-kadang ada yang tak hidup ke tak subur kan. Jadi sebelum saya nak cut, saya dah buat air layering dulu. Saya dah keluarkan akar dia. Dah letak dia dalam media dan sekarang akar dia dah ready lah untuk ini. Jadi saya potong dia. Saya kan sebenarnya kan paling takut nak potong pokok-pokok saya. Dia macam bom tau. Kalau salah potong, dia jadi lain. Ya, betul. Bye-bye. Cuba bayangkan kalau pokok anda RM15,000, anda potong macam tu. Kot nak bercambahkan jadi RM30,000. Biasa. Along the way tu memang ada yang terkorban. Tapi itu proses pembelajaran yang betul. Mahal. Proses pembelajaran kita pun bernilai RM15,000. Okey, kita tengok Alin tadi sembuh-sembuh air. Yang ini saya memang kita praktiskan sebelum kita guna potong apa-apa ke. Maaf, yang ini dia banyak buat kerja. Jadi yang ini kita sanitize dia dulu supaya tak ada jangkitan lah. Especially bila kita nak cut pokok lain lagi. Kita nak buat keratan kan. Nak buang sama ada nak buang daun lama ke ataupun memang untuk semaian. Sambil-sambil kita kena sanitize dulu. Yes. Sebab memanglah saya pun biasa dengar pokok-pokok ni senang kena jangkitan kuman. Sebab itulah kalau kita tengok Alin sebelum dia nak start buat apa-apa, gunting ke apa, dia basmi dulu kuman. Zas macam tu je kan, bahagian akar tu lah. Bahagian yang berakar saya pastikan ruas-ruas yang kita nak ambil tu yang cukuplah akar ni boleh menampung. Dia ada yang terikut dia macam di sini. So tarik je ke? Tarik je tak apa. Kita boleh tarik je dia, tapi berhati-hatilah. Kalau baru nak ingat nak zas macam tu. Elok dia nak RM10,000 ni kan tolak gaji lagi. Okey. Alright. Kita turunkan yang ini. Okey, kita tepikan Alright. So yang satu ni kita nak report dia, nak sediakan media yang poros lah untuk dia supaya tak ada kejadian terlebih siram. Air tak bertakung. Okey. First layer letak sabut. Inilah sabut. Tadi yang I sebut tu sabut petak. Ini atau coco chip. Okey, first kali I akan bancuh dalam satu bekas lah. Kena rendam dulu ke macam mana? Sepatutnya dia perlu direndam dulu. Sepatutnya kita bagi dia serap dulu air supaya bila kita nak ni kan nak potting pun dia dah boleh dia boleh pegang akar-akar pokok tu lah. Lebih lembut lah sebenarnya. Okey, saya akan campurkan sedikit perlite. Sebab inilah perlite tadi. Selepas perlite kita masukkan pumice. Okey, mana satu? Dia berwarna okey. Semua nampak dah sama. Okey, sekarang
Pumice sedikit. Kalau bagi Zack semua ni macam batu pasir. Macam main masak-masak je. Zack tak apa tu. Dia bancuhan ni sebenarnya ikut resepi masing-masing. Dia macam masak jugalah. Tapi kena kenal bahan lah. Kena tahu apa yang pokok perlukan. Okey. Lepas tu saya masukkan sedikit baja vermicompost ni ialah baja cacing. It's worm cast, worm poop. Sebab ada penonton kita tanya tu Alin, dia nak beli, ada jual tak? Bolehlah kontak kita kalau nak berminat antara koleksi-koleksi yang ada ni. Boleh kontak saya di Jungle Garden Malaysia, Facebook dan juga Instagram dan juga TikTok. Jungle Garden Malaysia, sama je. Okey. Yang ini kiranya macam dah settle lah, gaul-gaul macam tu. Okey, kita just gaul dia. Okey, now I nak gaul dia. Okey, so nampak gayanya ini kita kena ambil masa sikit nak gaul, kemudian nak masukkan dekat dalam pot lagi kan? Betul tak? I think dah simple je. Oh, macam tu je? Masukkan, lepas tu masukkan pokok? Yes. Kita masukkan sikit Epsom salt ni. Oh, kena ada Epsom salt juga. Epsom salt untuk bila kita transplant pokok lah, kita transfer pot dia ke apa ke, dia tak terkejut. Dia tak go under shock punya period lah. Okey. So kita ngam, kita habiskan. Alright. Just a simple one. Masuk. Kalau Alin buat nampak simple lah. Kalau kita buat. Just kalau medium ni kita pastikan dia basah dulu. Dia lebih senang lah. Mampat lah nanti. Lebih tahu banyak mana perlu diperlukan. Okey, sekarang dah siap. Jadi sambil-sambil kita cari tempat kat mana kita nak letak tu. Terima kasih Alin kerana berkongsi ilmu. Kita rehat dulu boleh? Kita kembali selepas ini di Borak Kopitiam. Okey, Zack. Zack pula buat. Boleh. Kembali di Borak Kopitiam hari ini. Dekat Borak Kopitiam macam-macam kita kongsikan, macam-macam benda menarik, dan ini satu benda menarik lagi Fiona nak kongsikan bersama dengan anda semua yang ada di rumah yang berkaitan dengan PT-PTN. Baiklah, satu perkara yang menarik dibawakan pada hari ini kepada anda adalah sambutan Jubli Perak 25 tahun PT-PTN. Dan ini untuk pengetahuan anda semua adalah antara sambutan yang besar untuk PT-PTN. Dan sepanjang 25 tahun penubuhan PT-PTN tentunya ada satu sambutan yang signifikan dan sudah pasti merupakan satu sambutan yang begitu bermakna kepada PT-PTN dan juga pelanggan PT-PTN khususnya. Jadi pada hari ini bersama-sama Fiona di Borak Kopitiam, kita ada Puan Mastura binti Muhammad Khalid untuk berkongsi lebih lanjut mengenai sambutan ini dan juga PT-PTN. Selamat pagi Puan. Selamat pagi. Okey, pertama sekali Fiona nak tanyalah kan, secara ringkasnya mungkin Puan Mastura boleh kongsikan secara penubuhan PT-PTN bersama dengan kami. Okey, PT-PTN ini ditubuhkan pada tahun 1997 di bawah Akta Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PT-PTN. Sebenarnya dia ditubuhkan pada masa itu adalah dengan hasrat kerajaan bahawa tidak ada pelajar yang dapat masuk institusi pengajian tinggi tapi dia tak dapat masuk kerana masalah keuangan. Kerana pada masa itu kita banyak institusi pendidikan tinggi, kita ramai pelajar yang cemerlang tetapi mereka mempunyai masalah keuangan. Jadi kerajaan hasrat yang berhormat Menteri Pendidikan pada masa itu, mereka mengemukakan cadangan untuk menubuhkan PT-PTN sebagai sebuah institusi yang membantu pelajar-pelajar yang dapat masuk IPT dari segi bantuan keuangan. So, apa yang kita berikan adalah dalam bentuk pinjaman pendidikan dan juga bantuan keuangan yang lain. Jadi Fiona, yang menariknya sebenarnya pada tahun 1997 itu, pada Julai 1997 PT-PTN ditubuhkan. Kita sebenarnya ditubuhkan dengan hanya seramai 8 orang kaki tangan sahaja yang dipinjamkan daripada agensi dan daripada kementerian yang lain. Dan seterusnya kita telah pun bergeraklah daripada 1997 kita sehingga tahun 2015 PT-PTN menyewa di bangunan Wisma Chase Perdana Jalan Semantan, Damansara. Seterusnya pada tahun 2015 kita mempunyai bangunan sendiri, Menara PT-PTN, yang mana kita beroperasi dari situlah sekarang 2015 sehingga sekarang. Dan dari segi kaki tangan seperti yang saya kongsikan tadi, dulu kita bermula dengan 8 orang kaki tangan yang dipinjamkan dari pelbagai jabatan dan kementerian. Sekarang kita ada lebih 1,400 kaki tangan
dengan pelbagai jawatan, dan yang penting sekali untuk rakyat Malaysia, kini mulai tahun 2012 kini PTPTN mempunyai 64 cawangan di seluruh negara. Sebab kita nak pastikan bahawa perkhidmatan PTPTN ini relevan dan signifikan kepada seluruh rakyat Malaysia. Jadi dari segi penubuhan, sejarah penubuhan ini, fungsinya kita bukan sahaja memberikan pinjaman dan menguruskan bayaran balik, tetapi juga kita menyediakan satu skim simpanan pendidikan atau simpan SSPN untuk membantu ibu bapa membuat perancangan kewangan untuk pendidikan tinggi anak-anak. Jadi kita melihat bahawa pada masa depan ibu bapa bukan bergantung pada pinjaman PTPTN tetapi ke PTPTN untuk mengeluarkan simpanan. Sangat menarik ya. Jadi sepanjang 25 tahun kan penubuhan PTPTN, pastinya ada pelbagai isu dan juga cabaran terpaksa dihadapi dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada masyarakat. Mungkin Puan boleh kongsikan antara cabaran PTPTN sepanjang penubuhannya dan bagaimana PTPTN berusaha untuk mendepani setiap cabaran tersebut. Banyak sebenarnya isu cabaran yang dihadapi oleh PTPTN. Tapi kita tahu bahawa PTPTN adalah salah satu agensi besar yang memberikan pinjaman pendidikan kepada pelajar-pelajar di IPT dalam negara ini. Jadi cabaran utama yang kami hadapi adalah dari segi penyediaan dana. Secara purata setiap tahun kita memberikan pinjaman baru kepada 180,000 pelajar. Kita memerlukan satu dana yang besar, lebih kurang 3 bilion setahun. Jadi itu adalah cabaran utama kepada kami kerana kami perlu memastikan bahawa dari tahun ke tahun kita mempunyai dana yang mencukupi. Kerana jika PTPTN ini tidak mempunyai dana yang mencukupi, maka mungkin kita tidak boleh lagi membantu pelajar-pelajar untuk belajar, terutamanya bagi mereka daripada golongan yang memerlukan bantuan keuangan ini. Jadi itu adalah isu utama ataupun cabaran utama kami. Jadi dari segi sumber dana ini sebenarnya selain daripada membuat pinjaman daripada institusi keuangan ataupun menerbitkan suku, sebenarnya bayaran balik pinjaman daripada peminjam-peminjam adalah merupakan sumber utama bagi membolehkan PTPTN memberikan semula pinjaman kepada pelajar-pelajar yang baru nanti. Begitu. Okey. 25 tahun PTPTN menabur bakti kepada masyarakat ya. Tentunya banyak kejayaan yang diperoleh hasil daripada usaha yang berterusan oleh PTPTN khususnya dalam membantu untuk meningkatkan produktiviti modal insan. Jadi apakah antara kejayaan yang boleh dikongsikan kepada penonton Borak Kopitiam di luar? Sudah pasti kejayaan kami adalah dalam memberi peluang kejayaan kepada pelajar-pelajar dan juga membantu ibu bapa yang ada anak-anak cemerlang masuk ke IPT. Jadi dari segi kejayaannya untuk pinjaman pendidikan, PTPTN telah pun memberi pinjaman kepada 3.6 juta peminjam. 3.6 juta pelajar yang saya rasa ia adalah satu jumlah yang besar. Dan dana yang telah kita keluarkan adalah sebanyak 66.73 bilion ringgit. Satu jumlah yang besar yang saya rasa sangat signifikan dalam perkembangan pendidikan tinggi di negara ini. Dan seterusnya yang kejayaan kedua adalah dari segi simpan SSPN. Kita telah pun berjaya menggalakkan ibu bapa dan sebanyak 5.4 juta akaun telah pun dibuka oleh ibu bapa, oleh pendeposit dengan kutipan sebanyak 12.27 bilion. Selain daripada itu, kita ada banyak juga kolaborasi strategik dengan pelbagai pihak dalam usaha untuk memastikan bahawa kita relevan dan kita dapat mengikuti perkembangan semasa dan dapat membantu peminjam-peminjam. Kita ada satu program kolaborasi yang sedang dilaksanakan dalam usaha untuk membantu graduan peminjam PTPTN untuk mendapat peluang menjana pendapatan iaitu melalui program Graduate Executive Marketer for SSPN Plus, yang mana graduan-graduan yang masih belum mendapat pekerjaan boleh memohon untuk memasuki program ini. Ini adalah satu program di bawah inisiatif penjana KPT CAP ya, untuk membantu program pelajar-pelajar mendapat pendapatan, dan tarikh tutupnya adalah pada hari ini. Dan satu lagi kepada rakyat Malaysia, jangan lupa untuk muat turun aplikasi mobile apps PTPTN iaitu My PTPTN. So itu adalah kejayaan kami dalam membantu rakyat Malaysia. Sangat menarik. Jadi saya nak ucapkan semoga terus berusaha sukses bagi PTPTN, sebab saya dengar ni pun sangat menarik. Banyak macam-macam benda, bukan sahaja boleh memberi pinjaman duit tetapi juga simpanan duit pun ada juga. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Mastura yang sudah sudi datang ke set kami untuk berkongsi begitu banyak info. Puan Mastura, satu soalan Fiona nak tanya. Puan Mastura suka kucing tak? Suka tengok.
Suka tengok Tapi saya tidak memelihara dan saya tak berapa berani nak dekat. Tapi saya suka tengok kerana mereka kucing ni comel. Ngam. Jom Fiona bawa Puan Mastura tengok kucing. Okey, jom. Sama-sama kita tengok. Sam, comel ya Sam. Ya Allah, comel-comel ya kucing dekat sini. Hai, tapi terfikir jugalah kenapa produser hantar kokok dekat sini? Sebab kokok comel ke? Miau. Assalamualaikum semua. Hari ini saya berkesempatan untuk pergi ke International Cat Show 2022. So nak carilah kucing-kucing yang comel, yang rare. Tapi kalau kat sini je tak bergerak, tak jadi juga. Apa lagi? Jomlah kita cari. Ini adalah pertandingan anjuran bersama Kelab Kucing Malaysia, Tropicana Garden Mall dan Breed. Kita buat International Cat Show yang mana inilah pertama kali selepas PKP. Di hari ini kita membuat pertandingan kucing dan partisipannya memang menggalakkan lebih kurang dalam 120 ekor kucing yang dipertandingkan kali ini dari berbagai jenis lah. Dia ada bulu panjang dan bulu pendek juga. Dan kita juga bekerjasama dengan Jabatan Veterina Kuala Lumpur dan juga Selangor, dan di mana mereka juga membuat vaccination dan pet passport kucing. Kucing yang masuk pertandingan pada ini adalah pertandingan antarabangsa. So kita kenalah mengikut spesifik dan rules yang diberi oleh Persatuan Kucing Sedunia. Contohnya kucing ini adalah kucing yang ada surat beranak, yang vaksin, yang mempunyai baka tulen ya. Kalau Maine Coon tu dia mestilah mempunyai jenis dan ciri Maine Coon, matanya, ekornya, bodinya, apa yang aspek yang diperlukan oleh persatuan kelab-kelab kucing di dunia lah. Pet passport ni kita perkenalkan oleh Jabatan Perubatan Veterina Malaysia bagi untuk memberi pengenalan kepada haiwan, terutamanya haiwan seperti kucing, anjing, arnab dan kuda lah. Jadi di sini juga dalam ni kita ada memasukkan nombor microchip yang kita chipkan pada ternakan dan kita akan tampal di buku ni sebagai pasport lah. So buku ni akan dibawa merata-rata bersama dengan haiwan tu untuk memberi tanda pengenalan lah kepada haiwan tu. Okey, kebaikan dia ni terutamanya kalau ada kes tertukar haiwan ke antara jiran ke ataupun hilang dan dia jumpai semula, jadi dia boleh menggunakan pasport ni dan chip reader tu untuk matching lah pasport dia dengan animal yang dia jumpa tu, kalau dia tak kenal animal dia lah. Sebab kadang-kadang terlepas ke apa kan, dia boleh identify melalui microchip ni lah. So bersama dengan kita ada Encik Azhar. Assalamualaikum. Hai. Salam. Hai. Sejak bila sebenarnya bela kucing ni? Saya bela kucing sejak 2018. Sekarang ni dah ada dalam 12 ekor lah kat rumah. Yang ni salah satulah kucing saya, Golden Shaded NY11. Nak tahu juga dia punya harga ni masa beli. Masa tu umur berapa dia? Masa saya beli tu umur dia 6 bulan. Tapi harga dia quite tinggi juga. Puluhan K lah. Dia macam kalau dengar tu dia punya harga macam hantaran tau. Nak tahu juga kita tak naklah bagi hint berapa. Nak tahu juga berapa. Straight tu dia pengen berapa beli? Dalam 26K. Kenapa abang pilih baka ni sebenarnya? Actually baka ni senang nak jaga. Dia tak banyak kerenah dan dia tak banyak merosakkan barang-barang rumah. Yang tu yang paling penting. Dia just kalau dia nak relax, dia relax banyak daripada dia main. Alright, so sebenarnya saya terpesona tengok kucing yang hujung tu. Dia macam nak tidur je, tapi comel-comel lah kucing dekat sini. Kalau untuk pengetahuan, ini adalah kucing-kucing yang boleh di-adopt. Kalau korang rasa nak adopt kucing, boleh datang ke sini. So saya nak enjoy lagi kucing apa yang ada kat sini. Nak seronok-seronok dengan kucing-kucing yang comel ni. So korang boleh datang ke sini. Macam ngam tak ngam, Zack? Ngam. Memang ngam. Jarang Zack tak ngam. Cakap mengkoi. Mengkoi. Okey, tui. Inilah dia. Inilah dia. Kalau tadi macam Zack mungkin macam takut dengan bearded dragon kan, ataupun Zack tak berminat dengan pokok keladi ke, ataupun terlalu tinggi pelaburannya ke, mungkin kucing adalah pilihan Zack. Zack, kenapa Zack? Terus jadi kucing dah kat situ. Okey, Zack ada sejarah dengan kucing. Ayo. Siapa tadi macam Ifan kan? Ifan kan kata wife dia takut kucing kan? Ini Zack. Zack bukan takut, tapi Zack macam nampak dia macam harimau. Yang ni pula tiba-tiba dia punya kulit pun memang macam leopard. Memang cerita eksotik kan ni.
Okey, kucing-kucing yang ada di set kami bukanlah kucing-kucing biasa. Ini adalah kucing eksotik dan bersama kami di set hari ini kita ada Alice Yong dan sebelah Alice kita ada Abdul Hakim Sabri. Okey, dan juga sebelah kiri Fiona pula kita ada Khairunisa Zainal Abidi dan juga Saiful Anwar Aziz. Sebelah kiri kita ada mereka-mereka ni adalah orang yang memang pakar dalam main kucing-kucing ni. Sebab tengok kucing yang mereka pegang pun bukan kucing biasa-biasa pun. Ni Alice, ni kucing apa ni sebenarnya? Yang ni kucing Bengal. And then dia akan cerita lebih pasal Bengal. Okey. Dia kucing Bengal ni dia berasal daripada kucing batu yang dikacuk dengan kucing eksotik. Kucing batu? Kucing batu dia kucing leopard cat. Oh, leopard cat. Patut dia punya bulu-bulu macam bentuk leopard kan? Dia macam lebih kurang bentuk leopard macam harimau. Dia dah miau. Dia macam kucing-kucing biasa. Dia macam kucing-kucing biasa ke? Dia penjagaan dia macam kucing biasa. Dia tak garang tapi hatinya macam taman. Tapi yang ni garang sikit. Okey, yang garang tu. Dia garang sikit. Yang tu betina. Yang ni betina. There you go. Mood swing. Mood swing Okey, jadi secara kasar saya punya jaga branding 13 tahun tau. Gagah perkasa. Hari ni kantai kucing ni. Ini kalau kita tengokkan ini kucing eksotik, apa bezanya dia dengan kucing yang biasa? Dia ni kucing eksotik sebab dia punya corak and then temperament dia actually dia nampak je macam ganas. Muka dia memang nampak macam ganas tapi sebenarnya dia tak. Dia sama je macam kucing domestik. Oh, really? Cuma dia punya unik ialah dia punya corak dengan dia punya tubuh yang gagah, solid. Oh, so jadi semua selain daripada Bengal, kucing eksotik apakah yang ada lagi dekat Malaysia? Macam yang kita ni ada Burmese. Okey. Burmese. Yang ni satu jantan dan betina juga? Tak, dua-dua betina. Dua-dua betina. Okey, kalau yang ini temperamen dia, perangai dia. Tadi dia katanya apa? Dia jinak. Jinak. Dia sangat manja. Sangat manja. Jinak. Yang Burmese ni macam mana pula? Okey, Burmese ni dia sangat suka kat manusia. So kalau macam you nak bela kucing seekor kat rumah, so you boleh ambil Burmese lah sebab dia memang obses dengan manusia. Dia obses dengan tuan dia. Okay. Yang ni you buat lah. Sebab tadi penerbit kata jangan gerak, nanti kucing ikut. So you cakap bila? Zaid, bukan. Masalahnya kalau kita macam tu, dia ingatkan kita main dengan dia. Nanti dia datang tangkap. So Zaid diam Zaid tak gerak langsung. So kita kena macam tu. Bila kita cakap hari ni macam tu, jangan marah. Kau nampak tu dia marah. Dia suka manusia. Tapi dia punya muka macam dia marah. Dengar dia. Dia macam tu. Okey, kalau katakanlah kita nak bela kucing eksotik ni kan, mahal tak kalau kita nak beli satu? Kalau macam Bengal ni harga dia agak mahal juga sebab dia ni memang kalau from reputational atau professional breeder macam Kitun Cats Bengal, as we bought from Kitun Cats Bengal, dia punya harga rating ikut quality and karakteristik dia. Okey, lebih kurang berapa? Cuba sebut daripada 25,000 ke atas. So macam mana? Dah lama ke memang? Tak, sebab dia macam tu. Tak, dia bunyi je. Dia bunyi je tapi dia ni jinak. Bagus. Tak payah ikut. 25,000 Okey, mungkin macam Saiful boleh bagi tahulah juga kan, untuk bela kucing-kucing eksotik ni adakah kita perlukan lesen ke apa-apa ke, ada documentation ke yang buat dia mahal macam tu? Actually untuk kucing-kucing yang water bakat asli ni, dia akan ada pedigree dia. Dia ada segi lahir dia, kita akan nampak dia punya 4 atau 5 keturunan nenek moyang dia orang. Oh ya. Family tree. Family tree pun ada. Sebab itulah dia mahal macam tu. Ya betul. Sebab kita jaga dia orang punya water bloodline ni lah. Sebab kalau kucing yang dah dikacukkan dikacukkan kepada new breed, so yang tu tiada iktiraf dari mana-mana badan kucing dunia lah. Kita tengok untuk Burmese ni. Dia susah tak nak jaga? Dari segi pemakanan dia, adakah dia cerewet? Sebab nampak dia bersih. Memang bersih juga. Nampak licin. Licin dia bulu dia elok. Sebab kalau baka Burmese ni, dia special dia adalah coat dia, bulu dia lah. Sebab dia sangat silky. Kalau boleh rasa dia punya bulu tu memang sangat licin. Berbeza dengan kucing-kucing lain. Senang kau pegang spider lah, apalah, ni tak boleh. Sebab dia tengah mood, tengah marah. Saya tak berani nak pegang dia lebih. Ataupun mungkin sebab
dia tak biasa dengan suasana macam ni semua tu dia jadi macam tu kan. Sebab dia ada kucing lain. Kawannya tak belum jumpa, tak pernah. Tengok dia tengah tenung ni. Awak kenapa ada kat meja saya macam ni? Ini temperamen dia okey. Dari segi bulu macam mana? Sebab kalau macam Fiona pernah bela kucing, antara masalah yang sangat memeningkan saya adalah bulu. Bulu dia macam mana? Mungkin dia lebih banyak cabut ke ataupun yang ni tidak? Tak. Untuk Orion ni, Keaton Cats Orion ni, dulu dia bulu dia macam kucing baka biasa-biasa je. Tapi since kita dah start guna Pro Coat shampoo ni, dia dah kurang keguguran dia, and then dia tolong rawat masalah kulit dia atau bagi dia sihat. So kalau you ada kulit you sihat, bulu you pun cantik. I nak tanya, sebab I tengok you punya tangan cala-cala sebab kena dengan kucing apa? Ya betul. Sebab tu Zek jauh tengok tangan kesian. Tak, ni kan kalau you dah start main kucing memang macam tu. Memang tak, macam tu. Tak ada cala tu tak bermaksud you tuan kucing lah. So kalau macam ada bela kucing, ada mana contoh bukti ni. Saiful, tadi macam Alice ada kongsikan cakap macam apa kucing ni kena pakai shampoo tertentu dan sebagainya. Kita tengok kan dia punya bulu ni berkilat. So jadi apakah contoh-contoh grooming yang kita kena lakukan supaya dia punya bulu terjaga macam yang kalau untuk Bengal ni sebenarnya sebab dia short hair, dia senang sangat nak jaga. Dekat from makanan, kita kena pilih yang seimbang, yang berkhasiat dan yang berprotein tinggi lah. Kalau macam yang berprotein tinggi, kita boleh bagi macam raw feeding. Tak masak? Tak masak, raw feeding. Zack, hati-hati, jauh sikit. Kenapa? Dia raw feeding. Kalau yang itu adalah untuk Bengal. Untuk Burmese pula macam mana? Sama juga. Kita bagi daging mentah. Tapi ayam cuma kita rebus je lah. Okey. Nanti dia ada daging mentah untuk bina muscle dia kan. Ada tak macam exercise tertentu? Sebab tadi ada cakap muscle kan? Dia biasa dia orang ni aktif. So macam duduk dalam rumah pun dia akan panjat, berlari. So that's why dia ada bina muscle dia kat situ. Macam umur, basically dia umur berapa tahun? Apa tu? Umur. Yang ni dah 6-7 tahun dah. Yang tu yang sebelah sana, yang Itu baru 5 bulan. First time keluar. 5 bulan. Yang dia first time keluar. Patutlah dia macam tu, dia takut. Okey, kalau kita nak contohnya kalau Fiona berminat lah dengan kucing Burmese ni kan, yang untuk yang first time keluar ni ada nama tak? Ada. Nama dia? Puding. Okey, harga dia berapa kalau saya nak beli puding? Jadi kita ada jual, bukan ada jual, macam kita rehome. Dia ada untuk kalau macam you, kita ada apa? Diskaun. Ya, bukan maksudnya dari ada 2 jenis. Maksudnya you nak untuk breeding ataupun you just untuk bela biasa saja. So bila bela biasa saja kita akan kembirikan lah. So harga pun dalam 3 ke atas tentulah. 3,000 ke 300? 3,000. 3,000. Cek ini eksotik. Tapi kalau you untuk breeding dia lagi mahal. Kalau macam yang ni? Kalau macam yang ni start dari 25,000? 25,000. Hello my friend. How are you my friend? Apa yang buatkan dia harga sampai 25,000? Wah, dah tahu dah job lepas ni nak buat apa. Dia ni dia cakap. Dia pergi katok apa dia nak katok kepala saya. Tak baik tahu tak. Katok kepala. Okey. Memang dia gitu. Memang dia gitu. Hai. Awak Elysium ke ni? Elysium. Ya, Elysium apa? Elysium tak boleh kecek latte ke? Takut kita. Takut kahwin. Boleh. Ni kenapa dia sampai 25,000? Sebab dia punya bloodline ni memang semua all exported. And also dia macam yang tadi saya pun cakap, dia ada pedigree line dia. And then if it's original base, memang dia harga macam tu. And also Bengal is considered the top 10 most expensive cats. In the world? In the world, yes. Wow. Okey. Nampak tak guys? Aha moment kita dapat satu ilmu hari ini. Top 10 most expensive cat in the world. Kalau tapi mungkin bagi mereka yang kadang-kadang fikir macam saya suka kucing, tapi rumah saya ada anak-anak kecil. Tak sesuai lah, takut lah. Betul ke orang cakap macam tu? Sebenarnya Bengal ni jinak lah. Dia ni nampak je macam jaguar. Tapi kan kalau dia tidur, dia kena rapat dengan kita tau. Ayo. Very clingy. Saya minta maaf, saya tergelak. Dia kata Bengal ni sebenarnya jinak lah. Sambil tu saya tengok tangan bercalor. Yang tu kalau dia main kasar. So dia kena main lembut-lembut lah. Banyak je tengok yang ni macam jinak je tengok.
You buat apa you nak buat. Tunggulah mood dia nanti. Yang untuk Burmese pula, adakah dia jinak macam bangle juga sesuai untuk rumah yang ada anak-anak kecil? Untuk Burmese dia memang suka baby lah. Dia sangat attached dengan baby. So dengan manusia, tapi cuma dia tak boleh dengan kucing lain. Dia tak boleh dengan kucing lain. Dia kalau dengan manusia dia memang kalau macam satu manusia tu milik dia. Okey, dia saya tahu ni perangai apa? Cat sis. Cat sis maksudnya apa tu? Dia tak boleh dengan cat lain. Cat sis. Okey. So macam tu. Jadi dia memang takkan gigit. Manusia tak. Apa ke? Macam you pergi dapur ke semua dia akan ikut lah. Saya nak tanyalah sebab Fiona, adalah kita ada orang yang pakar dalam bidang kucing ni kan. Hari tu raya ada baju tak? Ada. Sebab saya tengok memang trend sekarang kan. Kucing pun berbaju raya. Tapi adakah memang sesuai dipakai sentiasa kalau ada baju? Actually tak sesuai sebab bila dia pakai baju tu kita nampak dia macam duduk senyap macam tu. Actually dia tak selesa sebenarnya. Bukan nature dia. Ini apa ni? Lagi-lagi kalau you dapat macam bangle, dia punya exotic kan corak dia and pattern rosette dia. So kalau you pakai baju tak nampaklah corak dia, uniqueness dia. Tapi kan nama macam tuan tadi kan, nama apa tuan tadi? Hakim macam Hakim kan, muka handsome semua. Sebab kita tahu salah satu langkah seorang lelaki tu untuk memikat hati wanita, dia kena bagi tahu I suka kucing. I suka kucing. So memang adakah membantu untuk memikat para hati wanita dengan kucing? Zack tak ada kucing? Ya. Saya tak ada. Sebab saya sudah berkahwin. Kalau tak, you ajak tengok wayang tak sebelah? Gurau-gurau. So macam mana? You rasa adakah lelaki yang membela kucing ni dia sebenarnya mempunyai hati yang berbeza sedikit dengan lelaki-lelaki? Hati berbeza juga. Ya, contoh. Hati lembut. Hati lembut. Macam mana Alice tahu? Game video. Dia tahu dah kecek latihan sama-sama ni. Okey. So memang membantulah sebab ada orang macam kawan saya Ajib nama dia kan, dia dengan wife dia bela kucing sampai dia kata kerja penat-penat balik rumah main kucing dia jadi macam tak penat. Betul ke benda tu? Dia stress relief. Dia macam ada dopamine level. Okey, jadi mungkin penonton yang ada dekat rumah berminat nak tahu lebih lanjut mengenai kucing eksotik. Hakim dah pegang mesin gun Instagram kepada penonton kita. Boleh layari Kitun Cats Bengal sebab dia orang dari Kitun Cats Bengal, KITTUNKATZ. And this one is the personal profile of dua orang ni. Ada IG juga. Followers pun ramai. Okey, ada buat TikTok tak? Ada. Ada. Okey. So disebabkan kucing-kucing ni pun kita letakkan kat sebelah situ. Dekat Nisa mungkin boleh kongsikan Instagram juga. Kita tak ada Instagram, kita ada Facebook. So boleh cari Sasa Sanas Catering. Okey, bagi peminat kucing-kucing Burmese lah. Catering, terkejut saya ingat catering. Aku belum catering. Okey. Catering. Sasanas catering. Alright, jadi terima kasih banyak kepada semua yang hadir pada hari ini dan menunjukkan ada juga kucing eksotik macam ni. Saya first time tengok depan mata. Kat sini tengok kat TV je. Saya tersentak di dada. Okey. Jadi alang-alang tu kita boleh ke sana kejap, Fiona? Yes, okey, thank you. Thank you kucing semua. Okey. Tersentak di dada, Fiona. Kenapa tersentak di dada, Fiona? Tersentak? Adakah disebabkan seseorang yang bernama Syah? Syah ni familiar tak? Ingat tak? Mesti ada penonton-penonton yang macam Syah lama ni tak? Kejap, sebelum kita tunjuk muka Syah, kita nak minta Syah. Cuba nyanyi lagu yang dulu, yang viral. Ingat tak lagu ni? Cuba nyanyi. Lagu yang dulu tu. Pertama kali. Pertama kali. Sikit. Rekod tak? Itu dia. Ini dia. Everybody say hi to Syah. Hai semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan dia kembali dengan lagu terbaru Tersentak di dada. Okey. Syah, apa khabar? Sihat. Lebih sihat boleh tengok, alhamdulillah. Fiona dan Zack, sihat ke? Alhamdulillah, saya macam ni lah. Dulu, kini dah selamanya. Kita boleh geng hari ni. Itu tanda bahagia. Betul. Mungkin Syah boleh kongsikan dulu dengan lagu Tersentak di Dada ni. Untuk lagu Tersentak di Dada ni, lagu terbaru. Single Syah yang digubah menjadi baru daripada lagu Iban. Untuk semua yang tak tahulah, untuk semua yang baru nak tahu, asalnya lagu ni Tersentak di Dada ni asalnya lagu daripada Iban. So kami gubah semula untuk menjadi dalam bahasa Melayu dan menjadi baharu.
Macam mana boleh memilih lagu bahasa Iban? Sebab kita tahu Syah ni asal dia utara. Bunyi sedang cakap utara. Orang Kedah. Orang Kedah. Tapi uduh tak kalau orang Kedah nyanyi? Tak lah, okey. Okey, macam ni. Untuk lagu yang terbaru ni, lagu ni semua under company Syah sendiri, Nova Music yang uruskan semuanya. Nova Music. So mungkin dan lagu Iban tu menambat hati kami. So kami bincang-bincang untuk gubah semula dalam bahasa Melayu. Dalam persetujuan ramai lah. Jadi ini adalah projek yang Syah tengah busy baru-baru ini. Ya, Alhamdulillah menjadi sambutan ramai untuk lagu yang terbaru ni dan Syah bersyukur sangat-sangat. Memang Zack kan? Zack tengok Syah ni kan? Memang kalau kita tutup mata, suara dia tu memang betul-betul emas ni di suaranya. Dan bila buka mata? Buka mata pun wow. Cantik. Saya tak cakap apa-apa, dia pandai-pandai. Dia macam Zack lah. Tu tutup mata. Zack tahu tak pagi saya tutup terus pagi tadi bila buat sound check. Saya ada dekat situ. Meremang. Suara dia lembut je. Sebab apa tahu ini mengatakan apabila suara tu gemersik, suara tu memang boleh sampai ke hati kalau dia betul-betul sedap. Jadi Syah memang punya suara itu, suara emas itu. Dan kalau macam tadi Syah kata Syah tertarik dengan lagu, asal lagu ni lagu Iban. Lagu Iban. Ingat tak macam mana dia punya lirik ni? Minta maaf lah untuk lagu Iban. Untuk semua yang nak tahu, yang nak dengar lagu asal dia, boleh dengar di YouTube. Tergepang Badada tajuk ya. Okey, dalam bahasa Melayu tersentak di dada lah. Apa? Tergepang Badada. Tetap punya ada ke? Tergempang. Ada orang utara tergempang ni. Tergepang Badada. Badada. Sebab tu saya tak nyanyi untuk lagu yang version Iban tu, takut tersasul. Tersasul lagi jahanam. Macam kita tahu penonton-penonton pun dah memang familiar dengan lagu pertama kali kan. Kenapa ambil masa yang panjang untuk keluar dengan material yang terbaru, Syah? Untuk jawapan tu Syah pun sendiri pun tak tahu. Tapi untuk semua tu lagu Tersentak di Dada ni adalah lagu single ketiga Syah. Yang untuk single kedua Syah yang belum tahu boleh dengar dekat YouTube. Dengar dah. Boleh dengar dekat YouTube untuk Biar Aku Pergi. Untuk lagu Biar Aku Pergi, single kedua Syah. Single kedua. Ini yang ketiga. Untuk naik sukan semula ni mungkin atas pada rezeki. Rezeki penerimaan orang semua, pendengar-pendengar semua yang boleh terima dengan lagu-lagu Syah. Alhamdulillah. Sambutan ramai untuk lagu yang single ketiga Syah Tersentak di Dada. Dia macam kembali. Ini Syah punya strongest. Alhamdulillah. Baik, jadi yang anda semua yang sedang menonton di kaca televisyen sekarang ini ataupun di Facebook, ini adalah music video Tersentak di Dada. Di mana lepas ini, bukan sekarang, lepas ni kita ada demo masakan eksotik, Fiona. Betul. Kalau anda nak dengar lagu penuh daripada Syah Tersentak di Dada, anda jangan ke mana-mana. Pada penghujung rancangan nanti kita akan sajikan kepada anda semua. Tapi sebelum itu kita rehat dulu, kita minum kopi dulu. Lepas ini di Borak Kopi Tiap. Alright, itu dia macam-macam perkara benda eksotik yang telah kita kongsikan bersama dengan you guys semua. Dan sekarang kita berada di luar. Tak sah Borak Kopi Tiap kalau tak keluar masuk. Dan selain daripada kita bawa benda haiwan eksotik, kita ada tunjuk tumbuhan eksotik. Makanan. Makanan ni bila sebut makan, memang manusia suka dengan makan, tak lagi makan. Dan kali ni untuk yang terakhir ni kita bawa makanan eksotik. Apa yang kita ada depan kita, Fiona? Yes, depan kita biarlah tetamu kita yang bagi tahu. Fiona pun takut dengan ni. Tak pernah Fiona try makan makanan eksotik ini. Kita kenalkan tetamu kita hari ini. Kita ada Muhammad Khairul bin Abdul Halil dan juga Nur Razia Fasharina binti Syarul Muar. Jadi mungkin anda boleh kongsikan bersama dengan penonton kita pada hari ini, makanan eksotik apakah yang anda bawa hari ini? Okey, makanan eksotik yang kita bawa hari ini ialah belangkas. Belangkas ni kita ada dua jenis. Yang ni belangkas padi lah kita bawa untuk hari ini. Dan kita ada yang ni yang dahsyat rebus. Yang ni yang masak asam pedas. Memang kalau daripada Melaka memang sesuai lah. Memang diorang suka dengan makan asam pedas. Yang ni kita ada masak rendang dan masak lemak cili api. Yang highly recommended untuk orang yang tak biasa makan. Masak lemak cili api akan biasalah, sedap. Sebab dia potong sikit macam tu kan. Dia tak ada rasa macam terlalu over sangat dekat belangkas lah. Okey. Bagi orang yang macam Fiona, sebenarnya nak makan belangkas ni macam tak biasa. Sebenarnya belangkas ni kita boleh makan bahagian apa?
Untuk belangkas ni dia ada 2 part. Satu part dekat sini kita just makan dia punya telur. Mungkin kita boleh tunjuk sahaja. dekat kamera. Okey. Dekat mana? Kita makan dekat dia punya telur saja. Dan dekat part sini dia ada isi sedikit lah. Tapi tak terlalu banyak lah. Just makan yang tu saja. Kulit tak boleh makan. Kalau nak mencabar gigi boleh lah. Boleh cuba, tak ada masalah bagi yang berani. Ada apa-apa yang kita boleh buat Cik Khairul dengan kulitnya? Contoh kan, macam kalau kita tahu ketam, kita rebus ketam, sup dia boleh minum kan. Macam belangkas macam mana pula? Macam belangkas ni, dia punya kulit ni kalau nak ikutkan sebenarnya dia boleh menguruskan badan. Saya nak 1 kilo. Saya nak 1 kilo nak rebus minum. Natural natural. Sebab dia ni belangkas ni dia ada keratin. Dia boleh menghasilkan ketosin dekat dalam badan. Dekat barat pun dia dah digunakan untuk kit antitoksin lah pada tahun 1988. Kalau macam haiwan-haiwan eksotik kita nak makan ni kan kita ada mungkin ada proses-proses macam buang apalah, buat apa dululah. Untuk belangkas pun ada juga. Ada. Macam mana juga Syah? Kalau untuk yang siang punya, kalau macam ni dekat sini, kalau sekejap saya tunjuk sikit lah. Boleh? Boleh. Yang dekat sini kita belah ni. Yang kat sini kita potong sini. Dia simple je lah. Potong sini. Okey. Dan kita tarik. Yang ni yang mana yang tak tahu, yang tak pernah makan boleh belajar lah. Okey, dekat sini dia simple je. Okey. Kau tarik. Kalau tarik macam ni, dia akan keluar macam ni. So yang tak boleh makan, dia akan duduk part kat sini. Yang ni kita panggil saluran najis. Okey. Saluran najis ni kita tak boleh makan lah. Kalau kita makan, mungkin akan menyebabkan keracunan ataupun... Ui, memang kena yang siang pun kena tahu benda ni. Kalau tak pasal-pasal. Sebab yang pandai je dia akan berani makan. Sebab banyak orang tak berani nak makan sebabnya benda-benda yang macam ni lah. Dia takut. Okay, mungkin Fasha boleh start masak. Boleh start masak. Sambil-sambil tu kan. Kalau macam tadi yang kata nak kuruskan badan dan rebus tu kan. Memang nak kena siang dia potong dulu saluran najis. Tapi yang tu dia seeloknya kena bakar. Sebab bakar kulit dia boleh makan. Kulit dia akan jadi lembut. Dia jadi macam keropok macam tu. Yang rebus tu kata rebus. Kalau rebus dia tak boleh makan kulit lah. Ini lepas rebus. Minum je. Kalau boleh rasa kulit dia macam minum pun tak boleh. Dia just makan je yang tu. Okey. So kena bakar. Okey, so Fasha nak tunjukkan kita masakan jenis apa ni hari ni? Hari ni kita buat masak lemak cili api. Yes, sesuai bagi mereka yang tak biasa makan belangkas. Ini contohnya mungkin yang anda boleh try. Pertama sekali, kita kena panaskan. Kita panaskan kuali kita. Yes. Okey. Kemudian kita perlukan bahan-bahan apa? Mungkin dekat sini kita ada yang dah siap blend. Yang cili api dengan kunyit hidup. Cili api, kunyit hidup, campur blend. Okey, selain daripada itu kalau nak pedas, ni biasa saya letak 30 biji. 30 biji. Okey. Kalau nak pedas boleh tambah lagi. Kalau nak kurang pedas boleh kurangkan lagi lah dia punya cili. Okey, so boleh kita try. Terus dia tengah panaskan Yes. Okey, selain daripada cili api, kita ada apa lagi? Cili api, kunyit hidup, kemudian yang ini. Okey, kita ada serai. Lepas tu kita ada daun kunyit. Oh, okey. Okey, lepas tu Ajinomoto dengan garam lah. Lepas tu santan. Okey, jom kita start. Okey, sangat simple bahan-bahan dia sebenarnya. Cuma kalau kita nak siang tu kita kena betul-betul lah. Macam Khairul tadi cakap, yang apa tali dia punya urat mabuk kalau orang panggil. Urat mabuk. Salur najis. Urat mabuk. Lagi sedap didengar. Urat mabuk ni kena buang betul-betul, kalau tak dia boleh menyebabkan keracunan. Okey, kita punya kuali ni dah panas ke belum? Panas. Dah, api ada tadi, dah keluar api dah. Ni dah ada asap dah. Okey. Okey. So yang ni kita tuang. Okey. Masukkan cili api dan kunyit hidup yang telah di-blend. Nak saya tolong ke? Tak apa, okey. Disebabkan dia punya tu naik Okey. Lepas tu kita campak ada serai. Betul tak? Ke tak? Betul. Betul. Okey. Zack campak. Yang ni nak patahkan ke biar? Biar macam tu je lah. Biar macam tu je. Boleh masuk tak? Boleh kan? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Zack pandai masak. Alhamdulillah. Saya suka. Saya suka kat dapur. Kalau lelaki seeloknya masak. Kan? Kenapa seeloknya lelaki masak? Sebab nanti perempuan kalau busy, kita boleh balik rumah, kita masak sendiri, kita makan sama. Tak ada. Itu yang bagusnya. Betul. Nampak. Saya memang suka masak. Okey. Lepas tu kita letakkan santan. Okey, santan ni.
Kita tak payah tunggu dia. Slowkan sikit. Boleh terus masukkan santan Okey, saya masukkan santan Masukkan semua ke tak? Masuk semua lah. Semua Bismillahirrahmanirrahim. Lagi pekat lagi sedap. Okey. Alright. Berkatilah mereka-mereka yang makan ni. Amin. Nampak? Kena doa sikit. Okey. Yang ini kena tunggu sampai? Sampai dia mendidih. Mendidih baru kita letak garam. Okey. Gaul. Alright. Okey. Takut nanti Kok nak pecah lemak ke apa ke kan? Apa meletup? Dia tak akan meletup. Pecah lemak, Zack. Oh my pecah God. lemak. Pecah kuah. Okay. Pecah minyak. Pecah minyak. Ayo. Yes, pecah minyak. Pecah lemak aku, Fiona. Nampak saya. Kemudian kita masukkan daun kunyit. Daun kunyit. Daun kunyit, okey. Silakan. Letak daun kunyit. Okey. Daun kunyit ni masuk semua. Telur-telurnya mana? Itulah telurnya. Ni telur dia. Okey, daun kunyit pun sudah dimasukkan. Wih, bau pun dah sedap ni. Masak lemak sentiasa memikat perut orang. Betul. Masak lemak ni dia memang itulah. Dia lagi best kalau kita pakai kunyit hidup. Sebab tu tadi pasal guna kunyit hidup kan? Kunyit hidup. Guna serbuk kunyit pun boleh, Fiona. Tapi nak lagi kunyit hidup lah. Zack tahu tak saya pandai masak lemak? Saya tahu. Fiona memang dia pandai masak semua benda. Masak dengan perangai orang boleh tahu. Fiona, Alang tahu tu sebut-sebut dah sikit. Oh, memang pandai ya, Zack. Dia kau sebab dia pandai masak dia. Sebab tadi pandai game orang. Sebab tadi kucing tu kita nampak macam tak pandai. Kenapa? Pandai. Okey. Sementara tunggu masak tu. Okey, mungkin boleh kongsikan lagi apa yang selain daripada masakan yang macam ni. Ini asam pedas. Apa lagi yang boleh dijadikan sebagai masakan? Sambal boleh, makan rebus sahaja boleh. Kalau dibakar pun lagi sedap. Dia banyak boleh masak mengikut cita rasa kita sendirilah. Sama ada kita nak makan masak kari pun boleh. Oh, okey. Kalau kita selera dengan yang mana kita boleh masak. Dia tak ada masalah. Dia tak ada mengganggu apa-apa rasa yang lain-lain lah. Maksudnya kalau kita masak, dia sentiasa memenuhi cita rasa yang kita nak lah. Macam Zack selalu makan belakas? Tak juga. Pernah try sekali. Tapi saya tak ingat bila. Tapi Zack pernah try sekali lah. Sekali lah? Ada kali kedua? Yang mana? Hari ni. Fiona, Zack. Boleh lah. Okey, macam nak try. Fiona pun nak try. Sebab Fiona sendiri tak pernah try makan belangkas. Jadi, kita try tengok. Okey. Boleh try mana yang ni? Yang mana? Yang mana kita nak try? Yang sesuai ni? Boleh. Kita try masak lemak. Nak masak lemak boleh, nak rendang boleh. Do you have fork and spoon? Oh, suddenly you become England? Yeah, thank you very much. Okey. Okey, silakan Fiona. Wow, Zack, kita bahagian mana ni? Nak makan bahagian mana pun tak tahu. Okey, cuba. Sini. Boleh rasa kuah dulu. Oh, kuah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dia pedas. Ini belangkas je ni ni. Boleh ambil yang belangkas je ni. Yang ni ada telur, yang tu pun ada telur juga. Ni boleh. Ambil yang macam ni lah, sedap sikit makan. Kalau saya ambil macam ni? Boleh. Yang telur ni tu. Okey. Dia makan ni seeloknya pakai tangan ataupun dua tangan lah. Ada orang tanya, boleh kongsikan Instagram tak? Sebab mereka nak tanya macam mana nak masak ni. Untuk Instagram kita tak berapa nak aktif sangat dengan TikTok. Cuma kita ada dekat dalam Facebook sahajalah. Kita Facebook, kita ada share dekat situ. Kalau nak yang dah siap masak pun kita ada bagi orang untuk nak membeli ke apa ke. Nama Facebook kami Bakeries Baker. Macam ni lah. Baiklah, terima kasih. Terima kasih. Jadi bagi anda semua, kita nak ucapkan terima kasih kerana setia bersama kami. Dan bagi anda yang nak dengar lagu Tersentak di Dada, kami sajikan kepada anda. Yes. Apa-apa pun, jumpa lagi minggu depan. Saya Zack American. Dan saya Fiona. Assalamualaikum. Bye-bye.